وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Tuan-tuan yang hadir, hendaklah kita berdiam diri jangan bercakap-cakap ketika kita sedang membaca khutbah, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wa imamu yakhutub faqad laqaw." Rawahu Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله القائل
يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin sidang jemaah sekalian, dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Bersempena mengingati bulan kelahiran Nabi yang agung, insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat, marilah kita sama-sama memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang jemaah yang berbahagia, setiap tahun kita menyambut sambutan Maulidur Rasul bagi memperingati kelahiran insan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nikmat terindah buat umat Islam buat umat Islam akhir zaman. Di samping baginda diutuskan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksudnya, dan tidaklah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat semesta alam. Imam Al-Baidawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan kenapa disebutnya pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam. Ialah kerana diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini adalah menjadi sumber kebahagiaan dan kebaikan bagi kehidupan setiap makhluk di dunia maupun di akhirat kelak. Kasih sayang yang ditebarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah hanya ucapan semata-mata, tetapi baginda mempraktikkan dalam kehidupan seharian dan implementasikan dengan nyata. Kasih sayang ini bentuknya universal kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Saudaraku sidang jemaah yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Sebagai manusia biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi anak, suami, bapa, mentua dan datuk. Baginda juga menunjukkan contoh ikutan terbaik dalam memenuhi setiap tanggungjawab yang boleh diikuti semua ahli keluarga. Firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa ingin mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik di akhirat kelak, serta ia pula banyak menyebut dan mengingati nama Allah Subhanahu wa taala dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.
Sebagai suami, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu menghargai istrinya dengan menunjukkan sifat mulia seperti kasih sayang, bertimbang rasa, hormat serta sabar, dan tidak pernah sekalipun mengasari mereka, bahkan menghadapi kerana istri dengan penuh kesabaran dan kemaafan. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga tidak keberatan membantu istrinya melakukan kerja rumah. Kesantunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya ini diakui sendiri oleh istri baginda Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun memukul istri dan pembantunya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, baginda juga merupakan seorang bapa yang sangat penyayang. Setiap kali apabila baginda melihat putrinya iaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha masuk ke rumahnya, baginda terus menyambut dengan berdiri, kemudian mencium kepala dan tangannya. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah sebab baginda amat sayang kepada Fatimah radhiyallahu anha? Baginda menegaskan, wahai Aisyah, jika engkau tahu apa yang aku ketahui mengenai Fatimah, nescaya engkau akan mencintainya seperti aku mencintainya. Fatimah adalah darah dagingku, ia tumpah darahku. Sesiapa yang membencinya, maka ia membenciku, dan sesiapa yang membahagiakannya, maka ia telah membahagiakanku. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagai seorang datuk pula, bolehlah kita melihat bagaimana kasih sayang datuk terhadap cucunya. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam melayani kedua-dua cucu kesayangannya iaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin, anak Fatimah radhiyallahu anha dan suaminya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja sentiasa membelai dan mencium kedua cucunya itu. Malah apabila cucu baginda menghampiri baginda, baginda terus mendukungnya. Baginda juga apabila keluar rumah selalu membawa cucunya bersama. Baginda selalu meriba mereka. Pernah diceritakan satu ketika baginda sedang sujud dalam solat, cucu baginda duduk di atas belakang baginda sehingga baginda sujud agak lama. Selain itu, baginda juga ada seorang panglima perang yang terhebat. Lebih dari 25 peperangan pernah terjadi sepanjang sejarah Islam. Namun dari jumlah itu, hanya 9 peperangan yang berakhir dengan pertempuran. Selebihnya diakhiri dengan pihak musuh menyerah kalah atau tercapainya perdamaian. Pertempuran tersebut diantaranya adalah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Kandak, Barik, Perang Khaybar, Fatu Makkah, Perang Hunain, dan Perang Tabuk. Sebagai panglima perang, baginda mampu menimbulkan perasaan takut dalam diri para musuhnya, tahu cara terbaik memperolehi informasi tentang kekuatan musuh, serta motivasi pasukannya untuk tidak gentar melawan para musuh Allah. Baginda akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan para sahabat sebelum memulakan peperangan sebagai persediaan menghadapi musuh dan memilih posisi yang sesuai untuk menyerang dan bertahan. Demikianlah beberapa contoh yang ditunjukkan oleh baginda kepada kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang terbaik untuk kita ikuti sepanjang kehidupan di atas muka bumi ini. Sidang jemaah yang berbahagia, marilah kita sama-sama bertanyakan kepada diri kita sendiri, setakat ini adakah cukup dan memadai apa yang kita telah lakukan untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita mungkin tidak mampu untuk menjadi seperti Zaid bin Harithah yang sanggup mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dicederakan oleh penduduk Taif, atau seperti Talhah bin Ubaidillah dan Abu Dujana yang sanggup menjadikan tubuh mereka sebagai perisai untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada terkena anak panah musuh dalam peperangan Uhud.
Kita seharusnya menterjemahkan kecintaan kepada baginda dengan cara mempelajari, menghayati dan mengamalkan sebaik mungkin sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan kepada kita. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, sebagai kesimpulan dari khutbah hari ini, marilah kita bersama-sama menghayati intipati daripada khutbah yang dibacakan tadi. Pertama, menyambut Maulidul Rasul secara tidak langsung menterjemahkan kecintaan kita kepada baginda selaku utusan Allah sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi, dan amalan sebegini adalah dibolehkan menurut syarah. Kedua, berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah merupakan bekalan yang akan menyelamatkan manusia daripada setiap keburukan di dunia dan akhirat. Ketiga, selaku umat yang beriman kepada Allah dan Rasul, jangan sesekali menyakiti Rasulullah SAW dengan melakukan perkara-perkara maksiat yang tidak disukai dan dibenci oleh baginda. Keempat, kita seharusnya mengambil apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diadaptasikan dalam kehidupan seharian kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Shadaqallahul azim. Maksudnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Rasul Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam, dan sebaiknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri umat Islam. Engkau melihat mereka tetap beribadat rukuk dan sujud dengan mengharapkan limpah kurnia pahala dari Tuhan mereka serta mengharapkan kerjaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli ala Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الحبار وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة المليك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن سلطان صلاح الدين مولانا أمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان Nabardli Shah wa wali ahdihi duli yang teramulat Tunku Syarafuddin Nabardli Shah ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma wafiqhum lisadad wa aslih bihimul ibad wal bilad waj'al taqwa lahum khayra zad innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifal bil ibad ya أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.